Kita boleh berbalik kepada Facebook. Khairil Ramli menyatakan ini soal sasaran Wawasan 2020 dan model ekonomi baru kini ditampilkan. Soalnya mungkinkah 40% paling bawah akan terbela dengan program NKA dan ETP, dan mungkinkah juga sumbangan idea seumpama buku jingga atau buku-buku yang lain dapat diserasikan dalam model ekonomi baru, Datuk? Saya rasa untuk kumpulan 40 yang ke bawah, rancangan yang telah diadakan dalam ETP dan AM memang telah ada. Walaupun saya lihat ada sedikit rancangan yang disarankan dalam buku jingga, misalnya gaji minima dan sebagainya. Kita perlu berhati-hati sikit apabila isu misalnya gaji minima. Di sini hanya dikatakan akan diperkenalkan gaji minima. Ia tidak bermakna apabila kita memperkenalkan gaji minima, kita dengan automatiknya menangani masalah 40% yang ke bawah. Kerana kalau kita perlu melihat, kalau kita hanya memastikan gaji minima yang tinggi, mungkin orang-orang baru yang tak ada pengalaman tak dapat kerja. Jadi efeknya telah dikaji di negara lain. Kalau gaji minima itu dibuat secara menyeluruh, ia akan menyebabkan pengangguran. Jadi saya rasa sebab itu langkah yang di dalam NEM pun mengatakan kita perlu mengkaji dan gaji minima untuk sektor yang tertentu sahaja. Kerana ada impaknya yang negatif, bukan semesti impaknya positif. Jadi langkah tu memang ada. Jadi walaupun dinyatakan dalam buku jingga, mungkin tidak ada perincian. Yang kita perlukan ada perincian. Yang saya nak jawab sikit, Rafizi. Bukan saya persoalkan dua projek itu. Yang saya persoalkan adalah arah tuju. Yang arah tuju adalah di manakah peranan sektor swasta yang saya anggap tidak dianggap penting dalam 100 hari. Tak ada di mention langsung. Jadi itu tidak ada elemen elemen sektor swasta tu. Bukan saya persoalkan dua projek itu. YB. Seperti yang Datuk kata tadi tentang minimum wage. Saya rasa kerajaan sekarang pun sedang pun mengambil langkah-langkah positif. Kita Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 juga dikaji semula untuk memuatkan lagi beberapa sektor lagi. Tapi saya rasa perkara penetapan gaji minima sedang berlangsung. Bukan satu perkara yang baru. Kerajaan Barisan Nasional telah pun mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Tapi seperti yang dikatakan Encik Rafizi tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak boleh membuat satu keputusan setelah membaca buku jingga. Kerana keputusan itu telah dibuat lebih awal. Hanya menunggu masa untuk memberikan pengumuman. Takkan lepas buku jingga dia baru tahu benda ni. Ini diskusi. Encik Rafizi seorang ekonomis. Sudah tentu tahu, apabila satu keputusan seumpama itu dibuat, tak bolehlah tunggu. Dia mengambil masa. Dan selepas mengambil masa dan kajian yang secukupnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan. Tapi sekiranya itu hendak diambil sebagai pencapaian buku jingga, saya rasa that's not fair. YB, yang tentang tol tak ada 5 tahun tu sebenarnya bajet dalam bulan Oktober. So lebih awal daripada buku jingga. So cuba cari alasan lain lah untuk memperkukuhkan buku jingga ini. Jangan menggunakan alasan-alasan seperti ini. Bagi saya, soalan saya yang asal belum terjawab lagi. Apakah berapa peratus janji pilihan raya apabila Kerajaan Negeri Selangor dibentuk oleh Kerajaan Pakatan Rakyat ini atau Pakatan Pembangkang ini dilaksanakan? Itu saja.